Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya? Nik Sofia, Hana, Waalaikumsalam. Syakir, apa khabar? Bresco, Doni, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nakiyuddin, Nur Hafizah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jeffrey, Hafidah, Abdul Rahim, Jalani, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh clear ya? InsyaAllah. Kita mula sekejap lagi ya, insyaAllah. Ahmad Mikdad, family, adik-beradik, Alhamdulillah semua sihat. Ruslinda, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita mulai ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bi ihdafiriha. Aw sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni sekali lagi kita dapat bersama ya dalam siri kuliah online. Masing-masing insya-Allah berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kita doakan semoga kita semua sihat. Begitu juga seluruh umat Islam di tanah air kita dan juga di seluruh dunia. Tidak lupa kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menjalani proses kita berhadapan dengan serangan COVID-19 yang memaksa kita untuk kita bertahan daripada serangan mereka, dengan kita masing-masing diminta oleh kerajaan kita untuk berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali pada perkara-perkara yang perlu untuk kehidupan kita. Kita doakan ya, semoga negara kita insya-Allah kembali sejahtera. Kita dapat mengalahkan tentera jahat yang sengaja Allah Ta'ala utuskan untuk menguji kita kehidupan di dunia ini. Kita terpaksa bertarung di antara kebaikan dan keburukan. Jikalau perkara itu baik, sudah pasti kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk kita usaha untuk kejar dia, dapatkannya sebanyak mungkin. Dan jikalau takdir itu adalah takdir yang buruk, sudah pasti kita tahu bahawa Allah Ta'ala mengajar kita untuk kita mengelak diri, menjauhkan daripadanya dan memeranginya, supaya dia tidak merosakkan kehidupan kita dan juga kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Dan seburuk-buruk kejahatan adalah kekufuran ataupun syirik. Sebagaimana kita memerangi COVID-19, begitulah kita kena lebih faham bahawa keburukan yang paling utama adalah kita
mesti berusaha menghindari diri kita umat Islam sebagai seorang mukmin yang beriman, menghindari diri kita daripada kekufuran, daripada syirik, ataupun kita elakkan diri kita daripada jatuh ke lembah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni entah hari yang berapa belas dah, mungkin 15 ya. Saya lupa dah. Petang tadi kita dengar daripada pihak kerajaan ya bahawa jumlah yang positif COVID masih lagi tidak dalam keadaan turun tetapi bertahan. Begitu juga kita ada jumlah kematian hari ini dah cecah 50 orang. Dah cecah 50 orang. Kita doakan semoga sahabat-sahabat kita, saudara kita yang telah meninggal dunia dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran syahid. Allah Ta'ala merahmati dan mengampuni mereka semua. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kesabaran, ketenangan, kekuatan kepada seluruh ahli keluarga yang terpaksa berhadapan dengan ujian berat kematian ini. Begitu juga dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang positif COVID, yang terpaksa bertarung di kuarantin, terpaksa menahan diri dengan penuh kesabaran menghadapi dugaan. Kita doakan semoga mereka semua dan juga ahli keluarga sihat sejahtera, dan kita semualah insya-Allah kita saling doa. Dan sebagaimana yang kita ulang-ulangkan ya, saya ulang, tuan-tuan semua, saudara semua ulang, apatah lagi para ulama kita ulang, bahawa apa yang kita buat ni adalah ibadah. Ibadah. Kita duduk berdiam diri ni tuan-puan semua, walaupun taklah kita ni walaupun letih kerana bosan, tapi kita kena ingat kebosanan itu adalah ibadah, iaitu kesabaran yang terpaksa kita tanggung. Daripada kita sebelum ni ligat ya, bebas ke mana kita nak pergi, tapi kita kena ingat bahawa apa yang kita buat ni adalah menyahut apa yang telah diajar sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lawan wabak penyakit ini dengan cara kita menjauhkan diri daripada bersesak sesama kita, berkumpul, apatah lagi kita bergerak ke sana kemari, sehingga kita boleh menjejaskan proses memutuskan hubungan kita dengan virus yang begini, yang amat bahaya, yang sampai hari ini dunia masih lagi belum menemui penawarnya yang terbaik. Kita doakan insya-Allah semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa semua, malam ni sebagaimana yang saya sebutkan pada pagi tadi dalam page saya, bahawa kita akan bercakap ya berkenaan dengan satu tajuk, iaitu tajuk asas saja. Kita sebagai permulaan, saya pun baru lagi dalam online ni, kuliah online ni, kita insya-Allah kita berkenalan dulu. Kita berkenalan, saya pun nak kenal siapa yang dah kenal beberapa orang yang istiqamah ya bersama saya, kita bersama pada setiap lepas Isyak pada masa yang diizinkan. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak. Semoga dia memberi manfaat, kuliah ini memberi manfaat pada kita. Dan saya sebut tadi bahawa kita berada bersama keluarga ni adalah satu nikmat yang begitu indah, yang tak boleh kita bayangkan. Walaupun ada kesakitan, keletihan, tetapi insya-Allah kalau kita tengok rahmat Tuhan, di sebalik kesusahan itu ada kebaikan yang tersembunyi yang kita tak nampak. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kaedah yang Allah Ta'ala ajar kita umat Nabi Muhammad, kita orang mukmin, ialah mudah. Kalau kamu berhadapan dengan kepayahan yang kamu nampak, ingat di sebelahnya ada kesenangan yang menanti. Kaedah ini Allah Ta'ala buat dalam surah Insyirah yang kita baca ya. Surah pendek yang kita baca. Sesungguhnya beriring kepayahan itu adalah kesenangan. Allah Ta'ala ulang 2 kali. Sesungguhnya beriring kesusahan itu adalah kesenangan. Menjadikan orang mukmin sentiasa positif, sentiasa yakin dalam kehidupan, bahawa di sebalik kesusahan itu Allah Ta'ala nak tunjukkan apa nikmat yang kita tak nampak, kemudian kita nampak. Kita berada dengan keluarga ni pun insya-Allah tuan-puan semua, kita dah 2 minggu lebih bersama ahli keluarga. Kita dapat bina keluarga kita dengan lebih baik insya-Allah. Anak-anak kita yang mungkin kita kesibukan, terlepas pandang beberapa perkara, rumah kita sendiri, dalam rumah, luar rumah, belakang rumah, banyak perkara yang boleh kita gunakan masa ini untuk kita
cari yang terbaik untuk kita bina kembali rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang lebih sejahtera apabila kita keluar nanti daripada serangan penyakit ini, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mulakan ya dengan satu hadis yang diulang-ulang disyarah oleh ulama dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man asbaha minkum man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Dan dalam satu riwayat, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Nabi kata, barang siapa yang bangun pagi, malam, pagi tadi ke pagi esok ke, hari-hari, barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan dia aman dalam kehidupan dia sekeluarga, rumah dia, dan setengah ulama kata termasuklah persekitaran jiran dia dalam keadaan aman. Dia bangun pagi, dia tak rasa takut, bahkan dia rasa cukup sejahtera pada pagi itu. Tengok ahli keluarga kita, jiran-jiran pun okey. Mu'afa fi jasadihi, dan dia bangun dalam keadaan tubuh dia sihat sejahtera, tubuh dia sihat afiat. Indahu qutu yaumihi, dan yang ketiga, dia tak perlu fikir makan minum kat dapur. Semua makanan telah tersiap sedia. Maknanya dia tak fikir pagi tu macam mana nak makan anak-anak dia. Dia tak fikir. Kenapa? Kerana telah disiapkan oleh Allah Ta'ala rezeki dia. Dia tak takut, tak unsing. Barang siapa Nabi kata dia berpagi dalam keadaan tiga ni, dia dapat, faka'annama hizat lahud dunya, maka dia seolah-olah telah dikumpulkan untuknya dunia seluruhnya. Bihadafiriha. Pelik hadis ni tuan-tuan semua. Nabi buat satu gambaran kehidupan yang cukup mudah. Hiduplah kamu di dunia ini, kecapilah nikmat Allah Ta'ala. Dan Nabi kata cukup dalam kehidupan ni kalau kamu dapat tiga perkara. Iaitu kamu bangun pagi, kamu rasa aman, tak rasa takut. Yang kedua, tubuh kita sihat. Boleh bangun, boleh solat, boleh keluar untuk bekerja dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita tak pernah terfikir macam kita tak ada bekalan makanan dia. Barang siapa dapat tiga ni, Nabi kata seolah-olah dia telah dapat dunia. Maksudnya apa tuan-puan semua? Maksudnya Nabi sebut bahawa orang mukmin, kalau dia bangun dalam keadaan dia rasa tak cukup, sedangkan di dapur dia dah penuh makanan, tubuh dia dah sihat, dan dia ni aman, ahli keluarga dia aman, rumah dia aman, tak ada musuh, tiba-tiba dia rasa tak cukup, maknanya itu orang mukmin yang tidak sempurna iman dia. Dia tak sempurna. Maknanya dia ada sifat-sifat buruk yang menyebabkan dia tak erti bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi kata ini cukup, makna dia apa tuan-tuan semua? Maknanya cukup bahawa selepas itu tak ada sebab lagi untuk kita untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak tambah, itu hak kita. Kita nak lagi harta yang lebih baik. Tubuh kita nak lagi tubuh yang sihat. Kalau boleh kita nak keamanan yang lebih baik, maka itu tak ada masalah. Tapi janganlah kerana ketamakan kita untuk mengejar dunia menyebabkan kita lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang mukmin adalah cukup. Allah Taala jadikan hujah bahawa tak ada sebab untuk manusia tidak menyembah aku. Tuan-puan semua, sebenarnya bukan hanya kita. Seluruh dunia ni orang susah tu ada, tapi lebih ramai lagi orang senang. Maknanya B40 orang susah. Tapi yang M yang atas tu 60% lagi adalah orang yang senang-senang. Tapi kalau kita tengok, orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala amat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Walaupun Allah Ta'ala dah sempurnakan kehidupan di dunia dengan tiga perkara asas tadi, dah cukup, tapi mereka tak erti bersyukur pada Allah. Bahkan mereka menyibukkan diri mereka dengan urusan dunia, sehingga masa untuk menyembah Allah Ta'ala menjadi kosong. Jadi, sifat kita orang mukmin tuan-puan semua, hendaklah kita sentiasa melihat nikmat yang begitu banyak, walaupun kita rasa orang lain lebih sihat, lebih kaya, lebih tu daripada kita, itu kelebihan Allah Ta'ala ke atas mereka, tetapi Allah Ta'ala tak pernah mengurangkan nikmat ke atas kita. Yang perlu kita tahu dalam hidup kita ialah bangun pagi,
mesti kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita belah pagi bila kita bangun kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Puji-pujian bagi Allah, maknanya kita lafazkan rasa syukur pada Allah. Kenapa? Kerana Allah Taala telah afani fi jasadi, tubuh aku bangun dalam keadaan sihat. Dan tadi aku mati, tidur tu maknanya ruh kita telah Allah Taala pegang, kemudian Allah Taala hantar balik. Radda alayya ruhi, terima kasih Allah kerana engkau telah mengembalikan ruh aku dalam tubuh aku sehingga aku sedar boleh hidup balik pagi ni tanpa apa-apa kecuali betul-betul percuma daripada Allah Taala. Wa adhina li bi dzikrih, dan kita, ya Allah, terima kasih kerana celek-celek mata aku ingat pada engkau. Orang lain celek mata ingat pada orang lain, ingat pada rezeki, ingat ni, lupa nak ingat pada engkau. Alhamdulillah. Bila aku ucap ni, bila kita ucap doa alhamdulillah bangun tidur tu, maknanya Allah Taala memulakan kehidupan dengan penuh keberkatan, iaitu kita ingat orang pertama yang mesti kita ingat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan semua, kita hari ni kita bangun pagi dalam keadaan sejahtera. Cuma kalau kita nak sebut masalah aman tu memanglah, ini tempohnya Allah Ta'ala uji kita dengan rasa tak aman. Bangun pagi ni, selain kita fikir selepas kita solat subuh, yang kita fikir ialah soal keamanan negara kita. Tapi rumah kita alhamdulillah, kita boleh duduk bersama. Maknanya aman dalam rumah tangga kita. Walaupun ada sedikit ketakutan di luar sana, serangan virus, serangan COVID-19 ni, tapi itu semua tuan-puan semua sebagai peringatan daripada Allah. Bagaimana kalau aku tarik salah satu daripada tiga ni? Aku tarik keamanan rumah kamu, aku tarik kesihatan kamu, aku tarik rezeki di dapur kamu. Kalau aku tarik, sudah pasti kita tak selesa. Bangun pagi ingat kat dapur nak beri makan apa anak. Allah Ta'ala tak tarik, alhamdulillah. Bangun pagi kita tak boleh bergerak, nak pergi kerja tak boleh. Kenapa? Demam dan sebagainya. Bangun pagi bising di luar rumah. Macam-macam cerita mengenai masalah tak aman. Alhamdulillah kita bangun pagi kita tak rasa ni. Ni tuan-puan semua nikmat yang harus kita syukuri, yang disebut dalam hadis yang banyak disyarah oleh ahli para ulama kita untuk kita mengajak kita sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih kerana bersama pada malam ni. Sebagaimana saya sebut tadi, insya-Allah malam ni kita akan bercakap pada tajuk-tajuk asas kita dengan agama kita Islam, ya. Apa yang sebenarnya hubungan kita dengan agama kita, yang kita sentiasa berdoa semoga Allah Ta'ala sentiasa memberi kesejahteraan kepada agama kita. Jangan Allah Ta'ala fitnah, uji kita dengan ujian yang tak mampu kita tanggung. La taj'al musibatana fi dinina. Tuan-tuan semua, kita terpaksa hakikat. Kita terpaksa terima hakikat bahawa walaupun kita cuba nak elak keburukan, nak elak benda-benda susah dalam kehidupan, tapi kita mesti yakin, terima hakikat bahawa dalam senang hidup kita, dalam sejahtera kehidupan ni, akan ada masanya Allah Ta'ala akan uji kita dengan kesusahan, kepayahan, kesukaran, keburukan dan sebagainya. Itu adalah ujian Allah. Jadi macam mana kita nak menangani? Kita nak minta daripada Allah, ya Allah, aku tak nak keburukan, tapi aku tahu bahawa engkau akan uji aku dengan benda yang aku tak suka. So kita minta, tuan-tuan semua, kita mesti minta dalam doa kita, minta supaya antara doa yang besar, dan kalau kita baca hujung surah Baqarah, ya, kita minta Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Doa supaya Allah Ta'ala ringankan bebanan ke atas kita. Ya Allah, jangan engkau tanggungkan kami dengan tanggungan sebagaimana engkau memberi tanggungan kepada orang-orang terdahulu. Biarlah kami umat Nabi Muhammad ni diuji dengan ujian yang ringan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau memberati kami, menanggung kami dengan tanggungan yang kami tak mampu nak tanggung. Dan seburuk-buruk ujian, tuan-puan semua, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta jauh dia dan juga umat dia daripada satu ujian. Ujian apa tuan-puan semua? Bukan ujian kekurangan wang,
bukan ujian kekurangan rezeki, bukan ujian tak sihat tubuh dan sebagainya. Itu ujian yang terpaksa kita terima lah. Walaupun kita nak sihat 24 jam, sepanjang hidup kita tak nak demam, tapi demam tu mari. Tak begitu juga kalau boleh kita tak nak fikir pasal kemiskinan, kita nak rezeki kita cukup. Tapi kadang kehidupan ni mengajar kita bahawa kadang-kadang kita meniaga rugi. Kadang-kadang kita sangkut ni, rezeki kita menjadi sempit. Kita terima. Itu ujian yang kita boleh tanggung dalam kehidupan. Tetapi satu ujian yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa, kita doa juga sebagaimana Nabi kita ajar, iaitu wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan musibah yang engkau nak uji kami itu, yang engkau nak kenakan ke atas kami ni, musibah dalam urusan agama kami. Tak faham ya? Ya Allah, Nabi kata, la taj'al musibatana. Ya Allah, Tuhanku, jangan uji kami dengan musibah yang menyentuh agama kami. Ini kami tak mampu nak tangguh. Maksudnya tuan-puan semua, janganlah ujian itu datang sehingga kita terfikir benda-benda buruk mengenai agama kita. Su'uzzan billah. Kita mula fikir mengapa Allah Ta'ala buat begini. Kita mula fikir mengapa orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Mengapa agama aku tak jaga aku. Mengapa begini. Mengapa solat aku ni begini. Mengapa. Kita mempertikaikan agama kita sendiri. Tuan-puan semua, kalau itu tahapnya, maka itulah seburuk-buruk ujian. Dan Allah Ta'ala, tuan-puan semua, minta melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat dia berdoa, janganlah Allah Ta'ala uji kita ke tahap di mana kita mempersoalkan agama kita sendiri. Tuan-puan semua, itu yang Nabi kita ajar. Jadi tuan-puan semua, ujian kita kena terima, tapi kita doalah semoga ujian dia adalah ujian yang boleh kita tangguh, insya-Allah. Agama kita doa, ya Allah, kalau boleh tiap-tiap hari biarlah agama kita sentiasa kukuh. Amalan kita sentiasa kukuh. Iman, Islam, apa-apa yang berkait dengan agama, kalau boleh tak payah uji. Yang boleh adalah naik daripada satu tingkatan kepada satu tingkatan. Itu yang kita minta. Apa yang nak berlaku, Allah Ta'ala Maha tahu. Kalau berlaku juga ujian ke atas agama, kita minta Allah Ta'ala loloskan kita. Sehingga kita lulus dalam ujian ini, kita diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua, kita bercakap pasal iman dan amal. Satu kalimah ataupun satu perbahasan yang kita tahu sejak dulu kita orang Muslim. Sebab apa? Sebab kita orang Islam tahu bahawa Islam ni bermaksud bermula daripada dada. Kita tahu urusan dada kita, urusan amal kita. Jadi bagaimana hubungan di antara yang dalam dada dengan yang luar ni, itu dibahaskan oleh ulama dengan cukup cantik. Dan kalau kita baca, kalau kita kaji, kita akan dapat rasa betapa indahnya agama Islam yang kita miliki. Dan kita akan berusaha sepenuhnya untuk memastikan binaan iman dan Islam dalam tubuh kita ini, sama ada luar dan dalam, adalah yang terbaik yang mampu kita persembahkan bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada yang lebih berharga kecuali agama kita sendiri, kecuali hati yang sihat. Bagaimana hati yang dalam ini, kesihatan dia terjelma, terpampang di dalam tubuh kita yang zahir ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nak bawa, yang kita nak bawa adalah hati kita, tuan-puan semua. Saya sebut ni sebelah kiri ya, walaupun tangan kanan tuan-tuan tengok, sebab ini saya pusing kamera ni, nampak macam saya bercakap dengan tangan kiri. Sebenarnya ini tangan kanan ya, bagi sahabat yang tak biasa dengan live ya. Tuan-tuan, di sebelah kiri ni, ini yang kita nak bawa. Dan Nabi kata, pada hari tersebut, di hari akhirat kelak, tidak berguna lagi mal wala banun, tak berguna lagi harta, dan tak berguna lagi harta benda yang banyak, anak-anak, sokongan manusia, tak berguna. Yang berguna adalah satu je, hati yang sejahtera. Dan hati inilah Nabi kita sebut, di hati inilah ada iman, di hati inilah ada takwa. So macam mana Nabi sebut iman, tetapi rupa-rupanya Islam ni tergambar di luar, dilihat, mampu dilihat oleh seluruh manusia. Inilah Muslim yang hebat. Macam mana dia nak nampak Muslim yang hebat kalau ianya urusan dalam hati saja? Sudah pasti ia adalah cerita
hubungan yang intim. Berlaku hubungan pergi mari, orang panggil. Sinergi di antara dalam dengan luar tubuh kita. Dan itulah yang kita nak faham dalam masa kita perbahasan para ulama kita berkenaan dengan apa itu iman dan amal jawarih, amal anggota tubuh kita. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mula-mula kita oleh kerana banyak sangat perbincangan ni, saya ambil 2-3 perkara yang asas ya. Kita kenal dua ya. Islam dan iman. Islam dan iman. Apa itu Islam dan apa itu iman? Dan kita kena ingat bahawa dengan kehendak Allah Ta'ala mahu kita mengenali agamanya dengan melalui bahasa Arab. Maksudnya, iman dan Islam ini belum kita faham dalam bahasa Melayu. Kalau kita orang Inggeris, faham dalam bahasa Inggeris atau mana-mana bahasa, kita mesti faham Islam dengan bahasa asalnya. Jangan kita tengok, Islam ni dalam bahasa Melayu macam makna begini. Iman ni bahasa Melayu ada, makna dia begini. Jangan kita terjemah iman ikut yang kita faham dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Macam saya dua ni, ada dia sebut, ulama mana sebut. Corona ni kita tahu, bukan bahasa Arab. Tapi dia kata corona ni, dalam bahasa Arab maknanya sambung. Sambung ni maknanya bersambung daripada orang pada orang. Jadi jangan kita sebut corona. Sebab corona dalam bahasa Arab maknanya sambung. Kita kena sebut kif. Kif maknanya berhenti. Ada ustaz mengajar begitu. Ini semua ajaran bohong. Ajaran yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Kenapa? Kerana corona ni bahasa dia lah. Bahasa Inggeris ke bahasa Latin, saya tak tahu. Tapi dalam bahasa Arab, dia bukan makna sambung. Tak boleh kita kata corona ni maknanya sambung. Sebab corona ni bahasa lain. Atau bahasa semua. So begitulah. Asal dia kita nak faham. Kita nak faham sesuatu. Oleh kerana Islam dan iman ni adalah daripada bahasa Arab. Maka jangan kita faham maknanya dalam bahasa lain. Baik. Apa dia Islam? Apa dia iman dulu? Dia lebih kurang sama atau apa semua. Dari sudut bahasa asalnya. Iman ni dengan Alhamdulillah dalam Islam ni pun makna dia aman, sejahtera. Amina ya'manu maknanya aman. Alhamdulillah bahasa Melayu pun menggunakan perkataan aman. Aman sejahtera ni daripada mana? Kalau kita cek, dia memang daripada bahasa Arab, bukan daripada bahasa Melayu asal. Kita tumpang selepas masuk Islam, hidup yang aman. Aman tu daripada mana? Asalnya daripada amina. Daripada perkataan bahasa Arab, mana dia aman. Begitu juga dengan Islam. Islam bahasa Arab daripada perkataan salima. Salima maknanya selamat. Kita panggil selamat. Daripada salima tu. Selamat pagi, selamat petang, selamat apa. Ataupun maknanya bahasa Melayunya sejahtera. Jadi, daripada kalimah aman sejahtera inilah lahir satu istilah yang Allah Ta'ala namakan agamanya. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala agama Islam. Ulama kita syarah mudah. Dari sudut bahasanya, Islam ni bermakna sejahtera. Kemudian daripada perkataan salima ni, dia pergi kepada aslama. Islam ni daripada aslama yuslimu islaman. Aslama ni daripada kalimah asal sejahtera, selamat, dia bertukar menjadi makna tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Jadi Islam, kita boleh kata makna dia agama selamat sejahtera. Dan kita boleh kata Islam ni bermakna agama yang bermakna tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbincangan daripada bahasa. Daripada sudut bahasa. Ada sahabat kita Kristian ya, dalam dialog yang kita buat dalam 2-3 bulan lepas di Kuala Lumpur. Dia tak puas hati. Dia kata saya baca saya baca Islam ni, dia kata, dia tanya untuk guru lah, dia tanya untuk guru presiden. Dia kata Islam ni, mengapa orang Islam kata Islam ni makna sejahtera? Sedangkan saya baca Islam ni maknanya tunduk, dia kata. Jadi mengapa orang Islam sendiri nak promosi Islam, dia kata Islam ni makna dia sejahtera. Sedangkan Islam ni, saya baca buku makna dia tunduk dan patuh. Tuan-tuan nampak tak? Kenapa dia tanya ni? Jawapan dia mudah. Kerana dia tak faham dengan jelas dari sudut bahasa Arab. Sebenarnya dua-dua betul. Dua-dua betul. Islam yang kamu faham tu, bahawa Islam bermakna tunduk, betul. Itu daripada aslama. Dan apabila kamu dengar
daripada orang Islam mengatakan Islam tu maknanya sejahtera pun betul. Iaitu daripada sebelum aslama itu perkataan salima. Ini saya mudahkan, saya tak panjangkan tahu pasal mungkin kita tak nak belajar nahwu bahasa Arab lagi. Jadi asalnya maknanya sejahtera, kemudian dia pergi kepada makna tunduk. Itu sahabat kita, saya sebut ni sebagai saya ingat 2-3 bulan lepas sahabat Kristian orang India yang tanya Tok Guru dan Tok Guru jawab insya-Allah. Tok Guru telah jawab. Perkataan iman pun sama. Tanpa semua iman ni asal dia perkataan dia aminah, makna dia aman. Kemudian iman ni bukan daripada aminah, daripada amanah. Sebagaimana salima, aslama, dia tambah huruf alif, begitu juga perkataan aminah ni dia tambah alif. Amana yu'minu imanan. Amanah bukan lagi bermakna aman. Maknanya iman ni walaupun asal dia makna dia aman, tetapi iman maknanya percaya. Ataupun dia panggil at-tasdiq, membenarkan. Saya percaya, maknanya saya membenarkan apa yang di hadapan saya. Jadi iman maknanya apa? Iman maknanya percaya. Iman bil qalbi, kita membenarkan dengan hati kita. Baik, saya nak sebutnya apa cerita selamat ataupun aman. Baik, tuan-tuan semua, ulama kita dia panjanglah, kita pun boleh faham dengan mudah ya. Sekarang ni orang bercakap Islam ni agama kesejahteraan, Islam untuk semua, apa lagi Islam rahmatan lil alamin, Islam ni rahmat kepada sekalian alam, kita boleh faham. Tapi pertama yang perlu kita faham, ulama kita dalam banyak-banyak yang saya baca, yang saya ingat dia kata kamu kena faham aman yang pertama ialah bukan aman sesama manusia. Iman berasal daripada aman, dan aman yang pertama adalah aman hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahtera yang pertama adalah sejahtera hubungan kita dengan Allah Taala. Siapa yang beriman, al-imanu billah, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Nabi Muhammad, makna dia apa? Maknanya dia telah mengesahkan, Allah Ta'ala telah menerima bahawa inilah hamba aku yang telah berusaha untuk mengamankan hubungan dia dengan aku, Allah Ta'ala. Cara dia, manusia hamba ini telah mengisytiharkan aku sebagai Tuhan dia. Dia tahu bahawa aku akan murka kalau dia mengambil selain aku sebagai Tuhan dia. Maka dia nak mengelak kemurkaan aku, maka dia telah beriman. Maknanya dia telah mengamankan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dia telah mensejahterakan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dia bersyahadah. Dengan lidah dia, Islam, ataupun dia bubuh kepercayaan iman dalam dada dia. Jadi tuan-puan semua, orang yang beriman ataupun seorang Muslim, seorang mukmin adalah yang pertama ialah orang yang aman hubungan dia. Kita tak balas dengan Tuhan. Cuba kita tengok rakan kita sebelah yang tak mengucap 2 kalimah syahadah, yang tak percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang satu, yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Apakah hubungan dia dengan Allah? Hubungan yang baik. Jawab dia tidak. Dia hidup dalam murka Allah sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itulah Allah Ta'ala tak beri apa-apa. Ada orang kata, saya dah buat baik. Ada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Dalam soalan lah. Saya banyak soalan ni. Kalau kita tengok dalam YouTube, soalan dia kepada, Alhamdulillah dia tanya dengan direct. Dia tanya siapa? Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Di antara banyak soalan yang saya dengar, orang non-Muslim tanya Dr. Zakir Naik apa? Dia kata, saya ni orang baik. Saya tak pernah buat jahat. Saya benci kejahatan. Saya suka kebaikan. Saya menderma. Saya taat pada ibu bapa. Mengapa saya disebut dalam Islam bahawa saya akan masuk neraka? Saya pun nak syurga. Tak nampak? Jawapan dia, yang pertama ialah hubungan kamu dengan Allah Ta'ala tidak aman. Tidak selamat. Allah Ta'ala murka. Kenapa Allah Ta'ala murka? Kerana kamu yang sengaja menjadikan Allah Ta'ala murka. Iaitu kamu tidak iktiraf Allah. Macam mana kamu nak dapat syurga kalau kamu tidak mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi cara dia mudahnya ialah amankan hubungan kamu dengan Allah. Sejahterakan hubungan kamu dengan Allah. Macam mana? Percaya bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang satu. Tidak ada syirik. Tidak ada sekutu. Dan kamu mesti mengucap sebagaimana Allah Ta'ala mahu. Bersyahadah. Ashhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawapan pertama. Banyaklah jawapan. Antara jawapan yang paling senang nak suruh dia faham, kawan kita non-Muslim faham, mengapa saya masuk neraka sedangkan saya buat baik. Saya macam-macam lah dia sebut. Dia sebut dia orang baik. Macam mana dia neraka? Jawapan senang, ulama kita sebut mudah. Beritahu dia, yang beri syurga ni adalah Allah Ta'ala. Yang beri syurga ni adalah Allah Ta'ala. Kalau kamu nak syurga, tak payah, kamu mintalah dengan Tuhan kamu. Kalau Tuhan kamu patung, minta syurga dengan patung. Kalau Tuhan kamu Kris tu, minta dengan mereka. Kami ni sebut bahawa kami dapat syurga. Orang bukan Islam tak dapat syurga, dapat neraka. Kerana ini kata-kata Tuhan kami, Allah. Kalau kamu nak syurga juga sebagaimana kami, jangan minta dengan Allah. Kerana Allah bukan Tuhan kamu. Minta dengan ni. Tak ada masalah. Jadi, so masing-masing boleh dakwa. Aku syurga, kamu syurga. Tinggal lagi dakwaan itu siapa yang benar, siapa yang tak benar. Itu saja. Itu apa semua kita sebut dari sudut perbahasan, ya. Perbahasan mengenai agama kita. Saya panjangkan sikit. Cuma yang kita nak ambil tadi, awalnya kita nak sebut ialah kita kena ingat, ya. Ilmu pertama kita malam ini berkait dengan iman dari sudut bahasa ialah iman bermaksud aman. Aman yang pertama adalah aman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kita akan dapati bahawa aman ini masuk dalam diri kita, menjadi tenang. Dan apabila kita beramal dengan iman dan Islam, maka sebenarnya keamanan yang Allah Ta'ala bentangkan melalui agama Islam ni adalah keamanan untuk semua makhluk Allah Ta'ala di muka bumi. Sebab itulah akhirnya kita boleh sebut Islam adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ni agama rahmat, yang kita sebut Islam ni untuk semua dan sebagainya. Kenapa? Kerana isi Islam ni adalah isi yang bukan hanya mensejahterakan hubungan kita dengan Allah, tapi dia juga mensejahterakan kehidupan di dunia ini bagi orang yang mematuhi apa yang Allah Ta'ala mahu. Sama ada dia Muslim, bahkan walaupun dia bukan Muslim. Sebab itulah kita ajak rakan-rakan kita di Malaysia. Oleh kerana kita rapat dengan kawan-kawan kita, rakyat Malaysia. Orang Melayu, orang Cina, orang India, berlainan agama dan sebagainya. Tapi kita satu, iaitu satu warga negara. Kita rapat dengan jiran-jiran kita non-Muslim. Kita beritahu cara terbaik untuk Malaysia hidup aman ialah ikut negara ini, ikut petunjuk Quran dan hadis. Bukan hanya kami, bahkan agama. Bahkan negara Malaysia ni kalau ikut petunjuk daripada Quran dan hadis, insya-Allah semua akan aman. Itu antara faham tak faham. Kita orang Islam alhamdulillah boleh faham kalau kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak faham jugalah apa untungnya Malaysia ni tengok Quran dan hadis. Sebab kita ni dah macam-macam boleh tiru Jepun, boleh tiru Amerika, boleh tiru cara kita sendiri. Buat apa kita nak pakai Quran ni orang Arab? Itu orang kita yang jahil, orang kita sendiri. Begitu juga sahabat-sahabat non-Muslim, kawan-kawan non-Muslim. Kalau dia tanya, tak pelik. Kenapa? Kerana mereka perlukan penerangan, penjelasan. Dan kita alhamdulillah, ramai di antara kita yang mengambil bahagian. Untuk mendapat pahala, kelebihan daripada Allah Ta'ala dengan cara kita berdakwah. Bukan, kalau kita sebut dengan jelas je, bukan hanya PAS. Walaupun PAS ni di depan dalam usaha dakwah, sehingga dalam medan politik, kepayahan yang kita hadapi, tapi kita kena tahu bahawa kalau PAS saja tak cukup. Semua mesti bersama. Semua mesti bersama dalam cabang-cabang dakwah ni untuk kita pastikan semoga seluruh rakyat Malaysia semakin hari semakin faham. Macam kes COVID ni lah. Bila masuk dalam ujian COVID ni, satu jemaah yang paling dapat nama ialah jemaah tabligh. Jemaah tabligh kerana mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan disebut sebagai nak kata punca pertama tak juga, tapi daripada istimak mereka di Seri Petaling itu menyebabkan tersebar banyak, termasuk di negeri Kelantan ni banyak kes disebabkan oleh kluster tabligh. Tahu apa semua? Sama ada tabligh, sama ada PAS, sama ada mana-mana NGO, mana-mana badan dakwah, kita adalah satu, iaitu kita berusaha untuk meyakinkan seluruh diri kita dan juga rakyat Muslim ataupun non-Muslim dalam negara kita khususnya bahawa cara hidup yang terbaik adalah kita mengambil agama Islam. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang nak melonjak
menambahkan kehidupan dia yang lebih sedia di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Baik, itu maksudnya iman. Baik, jadi kita tahu ya bahawa iman maksudnya percaya. Percaya tuan-puan semua adalah amalan hati. Itu saja. Kita boleh faham dengan mudah. Mana boleh percaya ni amalan lidah, mana boleh percaya ni amalan tangan. Sebut saja percaya, saya percaya, awak percaya, kamu percaya. Maknanya daripada dalam. Jadi iman ni bermaksud sesuatu yang tersemat di dalam dada. Dan sudah pasti dia tidak cukup, ya. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa Islam ni mana boleh di dada saja. Islam ada solat. Solat ni bukan dada. Solat ni kita nampak. Amal jawarih, amal anggota tubuh kita. Begitu juga puasa, tak makan, tak minum, pergi haji. Jadi maknanya iman ni mesti ada gandengan di luar. Gandengan di luar itulah dinamakan Islam. Islam ini digambarkan sebagai amalan. Sebab tu dia bermula apa Islam ni? Nabi kita sebut Islam ni bermula dengan an-nutq bisyahadah. An-nutqul lisan bisyahadah. Cakapan lidah kita dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Solat 5 waktu. Ini zahir. Zakat. Kita bayar zakat. Wang. Kita bayar harta kita untuk asnaf 8. Semua ni kita panggil amalan zahir. Juga puasa. Tak sentuh makanan, tak minum. Begitu juga dengan ibadah haji. Sedangkan iman adalah amalan dada. Percaya pada Allah. Dada. Percaya pada malaikat. Percaya pada kitab. Percaya pada Nabi. Para Nabi alaihimussalam. Percaya pada hari akhirat. Percaya qada dan qadar. Semuanya percaya. Maknanya iman dia bergandengan dengan Islam. Apa dia Islam? Amal. Jadi tajuk kita iman dan amal. Ataupun iman dan Islam. Iman dan Islam. Ataupun iman dan amal. Kerana Islam dan amal ni adalah satu. Islam adalah gambaran kepada amalan-amalan di luar. Yang bermula dengan amalan lidah. Dan perbahasan ulama kita jelas. Tak ada khilaf di kalangan ulama kita. Kecuali kalau kita belajar lagi adalah kumpulan-kumpulan firqah-firqah. Jemaah-jemaah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang cuba nak memisahkan cerita iman dan Islam. Ataupun iman dan amal. Ini tuan-puan semua. Tapi kita tak bahas perbahasan yang lanjut. Itu dalam dunia fiqh, dalam dunia tauhid, ilmu tauhid, ilmu kalam dan sebagainya. Yang kita nak sebut ialah asas yang perlu kita faham adalah bagaimana agama Allah Ta'ala yang kita namakan agama Islam ini adalah gabungan di antara dua, iaitu dalam dan luar. Bagaimana? Mula-mula ulama kita buat contoh ya untuk kita faham hubungan di antara iman dan amal. Dalam banyak-banyak contoh ni saya tertarik dengan antara contoh yang boleh kita kongsi bersama pada malam ni. Iaitu apa dia? Dia kata iman ni ibarat seperti satu benih. Satu benih lah, benih apa-apa tumbuhan, kacang ke apa, pokok kelapa ke, ikut letak dalam kepala kita, satu benih. Benih ni tujuan dia adalah untuk menumbuhkan pokok, sepohon pokok ataupun ladang. Tak kira lah kalau banyak benih kita sebut ladang, kebun dan sebagainya. Apa yang perlu ada apabila kita campakkan benih di atas tanah? Dengan harapan bahawa benih ni akan tumbuh. Sudah pasti benda pertama yang kita perlukan adalah kita mesti siram dia dengan air. Siram dia dengan air. Bila siram, baru dia akan tumbuh. Kaedah dia begitulah secara mudahnya. Baik. Air itu adalah ilmu. Ya. Sebab itulah kita dah sebut sebelum ni bahawa iman ni kok mana pun dia tak terhasil dalam dada kalau tak ada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala sendiri sebut ya. Fa'lam, ketahuilah olehmu wahai Muhammad. Ketahui olehmu, maknanya hendaklah engkau berilmu. Muhammad berilmulah bahawasanya la ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Allah. Maknanya macam mana kita nak beriman, kita nak Islam kalau kita jahil mengenai Allah. Kita jahil mengenai agama. Jadi yang pertama, kalau kita nak suruh iman berputik di dada, bertunas di dada, tak dapat tidak kita kena siram air. Dan air itu adalah ilmu. Maka ilmu dulu atau iman dulu? Sudah pasti kalau nak mudah faham, ilmu dulu. Barulah terhasil iman. Kalau terhasil iman dulu boleh, tak ada masalah. Belum sempat nak siram tu,
benih tu dah naik. Benih kacang tu dah pecah, dah tak ada masalah. Maknanya kalau tiba-tiba hari ni kita jumpa rakan kita, kamu ni kita dah berkawan lama, ataupun saya baru kenal tapi saya nak ajak saudara masuk Islam. Dia kata boleh, saya tak tahu lagi Islam tapi saya nak mengucap, saya rasa nak masuk Islam. Dia pun mengucap tanpa ilmu. Cuma dia tahu asas dia Islam tu adalah beriman pada Allah. Walaupun ilmu tak gagah lagi, Islam dia ataupun syahadah dia, iman dia diterima. Tetapi iman ini mesti disiram. Kalau dia mengucap, dia beriman, kemudian dia tak diberi ilmu, maka iman dia makin lama makin menipis, dia meninggalkan agama. Kita akan tengok kalau sempat ayat-ayat yang Allah Ta'ala bayangkan bahawa bila mari kiamat, ada dua jenis manusia yang Allah Ta'ala tak terima iman dia. Ada ayat dia. Cuma kita tak sempat dia, panjang ayat ni. Jadi kena syarah pula. Jadi dua golongan ni, maknanya bila hari kiamat datang, Allah Ta'ala tak terima dua iman. Yang pertama, iman orang yang mengucap itu, bila dia tengok dah matahari naik daripada sebelah asal daripada timur ke barat, tiba-tiba hari itu naik daripada barat, dekat-dekat dah nak kiamat, dia sempat juga nak beriman, Allah Ta'ala kata tak ada dah, masa untuk beriman telah tamat. Satu. Dan yang kedua, tak berguna juga iman yang Allah Ta'ala kata apa? Kasabat fi imaniha khaira. Dia telah orang Islam tapi dia tak pernah beramal. Dia orang Islam tapi tak pernah beramal, tak pernah solat, minum arak, tak ada. Cuma dia ni disebut Muslim. Tiba-tiba baru nak beramal, bila dah dekat kiamat, Allah Ta'ala kata tak ada. Iman yang kosong. Iman hanya wujud di dada, tak tumbuh apa-apa, seperti benih yang tak mengeluarkan akar dan juga batang. Maka benih ni dia panggil benih apa dia panggil? Benih yang kosong. Benih yang kosong, tak berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat semua, kita faham ya? Kita faham bahawa saya sebut tadi dua, antara benih dan air. Hubungannya, air adalah ilmu yang perlu kita siram ke atas benih tadi, dan mulalah iman itu berputik. Dia tumbuhlah batang, bermula dengan akar. Kita tahu ya, iman ni adalah akar yang tak nampak. Sebagaimana pokok itulah, bila benih tumbuh, akar masuk dalam tanah. Betul? Akar masuk dalam tanah, kita tak nampak. Yang kita nampak adalah batang yang naik. Batang inilah, batang, daun, pucuk dan sebagainya. Inilah dia panggil Islam. Dan Islam itu adalah amal. Dia naik. Dan kadar naik dia bergantung kepada bekalan yang dia perolehi, iaitu air. Kalau kita siram hari-hari. Alhamdulillah, saya dah 2 minggu ni, tiap-tiap petang pergi belakang rumah. Biasa yang siram air tu bibi, ibu saya, mak saya, isteri saya belah petang. Tapi sekarang ni, petang saya boleh duduk belakang saya pula yang tolong ju. Seronok. Itu amalan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Saya boleh tumpang lah. Siram. Dan kita, setiap kali saya siram, saya ingat Tok Guru Ni Aziz mengajar ya. Dia almarhum ayah saya, ayahanda saya, dia ajar bahawa antara sebab dia suka sangat bercucuk tanam ni belakang rumah, di kebun dia tanam durian, tanam ni adalah kerana dia rasa seronok melihat pucuk-pucuk yang tumbuh. Ketika dia tengok tiap-tiap pagi pucuk baru tumbuh, di situlah dia rasa kebesaran Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia kata menitis air mata dia. Ini taraf Tok Guru. Taraf kita ni, kita cabut dia daunnya. Tak kerti nak fikir kebesaran Allah Ta'ala. Tuan-tuan semua, saya nak sebut ialah, yang kita nak sebut ialah iman bermula dengan ilmu, kemudian ilmu inilah yang akan menumbuhkan Islam, iaitu amal. Maknanya, hubungan di antara iman dan Islam ataupun iman dan amal adalah begitu jelas melalui contoh ini. Iaitu jangan kita berbangga dengan iman kalau solat kita rosak, kalau puasa kita rosak, kalau sedekah, amalan sedekah zakat kita rosak. Kalau akhlak kita buruk, maka ia menggambarkan benih yang rosak. Dan benih yang rosak, bila-bila masa tuan dia akan buang. Buat apa kita duk tunggu benih yang rosak? Kalau tumbuh pun, tumbuh tapi tak ada berbuah. Tak berbuah pun orang tebang, orang tanam pokok baru, tuan-tuan semua. Apatah lagi bukan setakat tak berbuah, daun pun tak tumbuh, batang pun nak patah dan sebagainya, orang akan buang. Begitulah kita bila kita tanam iman, bila kita dapati iman kita tak gagah, kita kena tajdid, kita kena perbaharui iman kita
dengan kita siram dengan ilmu. Daripada ilmu yang banyak itulah menyebabkan kita semakin dalam dada kita, iman kita ni mengembang, dan akhir sekali dia bergerak sampai ke tangan, ke lidah, ke mata, telinga dan sebagainya, bergerak untuk melakukan amal yang soleh. Dan kita dah belajar sebelum ni, ya. 2-3 malam lepas, ya. Saya dah sebut bahawa kita dah bahas mengenai peta minda menuju Allah. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik 2 malam kita bercakap pasal peta minda. Macam mana kita nak sampai kepada Allah Ta'ala, kemuncak dia. Sampai kepada redha Allah Ta'ala. Dan saya tak sebut bahawa mula-mula kita terpaksa berusaha keras. Berusaha keras. Dengan kita terpaksa belajar, terpaksa beramal, terpaksa buat ni, terpaksa meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala uji kita dengan kita terpaksa mujahadah. Kita terpaksa ijtihad, bersungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan agama ini. Mula-mula, sebagaimana kita bercucuk tanam lah. Bercucuk tanam, kita habis wang. Habis wang beribu-ribu ringgit untuk tanam kebun sayur, apatah lagi tanam tanaman ladang yang besar. Kita terpaksa habis ribu, ratus ribu, juta ringgit. Tetapi mengapa kita menghabiskan masa kita, wang kita? Jawapan dia kerana satu masa, bila tanaman kita dah sempurna, maka dia memberikan pulangan dengan sendiri. Berlaku satu kitaran yang memberi keuntungan. Kita tak teringat dah apa yang kita belanja dulu. Berpuluh ribu di hari pertama kita bercucuk tanam. Kenapa? Kerana sudah berlaku kitaran di mana kebun itu mula menyumbang. Memberi kepada kita, bahkan dia memberi kepada kebun dia itu sendiri. Begitulah amal kita. Kita bermula, tuan-tuan semua, dengan saya sebut dalam siri peta minda kita, ya. Daripada bawah kita bermula dengan mengusahakan ilmu, mengusahakan keikhlasan. Kita bertarung untuk lekat solat 5 waktu. Kita bertarung untuk memperindahkan puasa. Kita bertarung untuk membuang sifat kedekut, bayar zakat. Kita bertarung memenangi akhlak buruk. Kita tukar diri kita dengan akhlak yang cantik. Kita terpaksa bertarung. Tapi bila kita dah dapat isinya, kita dah dapat zikrullah, lidah kita mula menyebut nama Allah dengan mudah. Hati kita menjadi tenang dengan mengingati Allah. Dulu kita duk ingat ni, macam-macam kita ingat. Tiba-tiba Allah Ta'ala tukar. Daripada kamu ingat dunia, ingat ni. Allah Ta'ala tukar. Manis mengingati Allah. Maka amalan di bawah tadi menjadi mudah. Tiba-tiba solat yang payah menjadi mudah. Tiba-tiba sifat kedekut menjadi hilang. Kita suka menderma. Kenapa? Kerana kita dah dapat zikrullah. Bila dapat zikrullah, kita latih zikrullah, akhir sekali kita dapat takwa. Dia cepat menuju pada takwa. Cepat menuju sifat syukur pada Allah Ta'ala. Bila tuan-tuan semua, bila kita dah ada takwa dan sifat syukur, maka zikrullah menjadi semakin mudah. Kenapa? Sifat syukur dan takwa itu seolah-olah menghujani hati kita dengan zikrullah. Tak perlu kita usaha dah. Dia ingat dengan sendiri. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana. Lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amani. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Dia pantulan tu dengan sendiri, tanpa kita ingat, tanpa perlu kita berusaha. Dia mari dengan sendiri. Kenapa? Kerana kita telah dihadiahkan oleh sifat syukur yang ada dalam tubuh kita. Sifat takwa itu memberi kita kemudahan, dan hujungnya kita dapat redha Allah. Bila Allah Ta'ala dah mula redha pada kita, maka kita dapat semuanya. Tak perlu lagi kita bertarung sebagaimana kita bertarung di awal. Itulah kemuliaan milik para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah, iaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Ta'ala dah sayang, maka Allah Ta'ala yang jaga dia. Maknanya dia akan mudah untuk dia untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Macam kita ni, macam kita dosa mata. Nak tengok perempuan, tengok perempuan cantik, tengok artis ke apa, tahu dosa, tapi tengok juga. Kenapa? Dan macam mana kita nak elak? Kita terpaksa berusaha keras, berijtihad. Ya Allah, aku tak nak tengok dah. Berapa kali dah aku tengok benda haram. Ya Allah, aku tak nak dengar dah lagu-lagu yang melalaikan aku. Ya Allah, aku tak nak mengumpat dah. Lidah aku ni sentiasa gatal-gatal nak bergerak, nak mengumpat. Kita terpaksa bertarung, berijtihad, bermujahadah untuk menahan diri kita daripada buat jahat. Tetapi seorang wali Allah, apabila dia melepasi semua itu, maka
Bila dia tengok keburukan, lidah dia kata, buat apa aku mengumpat. Baik aku berdoa untuk dia. Tuan-tuan nampak? Kalau dia tengok perempuan yang cantik, yang memperagakan tubuh dia, kalau kita yang nafsu buruk ni nak tengok, tapi seorang wali Allah, dia mendoakan, semoga ya Allah, kurnia dia tak tahu. Kurnialah pada dia iman sehingga dia sedar. Dia duk tayang tubuh dia ni adalah satu dosa yang merugikan dia. Tengok tuan-tuan semua. Wali Allah dia tak fikir dah. Orang yang rapat dengan Allah, Allah Ta'ala anugerah dia dengan kemudahan itu. Sebagaimana hadis yang kita baca ya. Hadis berkenaan dengan wali Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Allati yamshi biha. Allah Ta'ala kata, kalau aku dah sayang pada hamba aku, dah jadi wali aku, maka pada masa tu, mata dia menjadi mata aku. Telinga dia menjadi telinga aku. Maknanya telinga dia tak buat kecuali dengan kehendak aku. Allah Ta'ala pusing telinga dia mendengar sesuatu yang Allah Ta'ala suka. Mata dia menjadi mata aku. Aku jadi mata dia. Maknanya mata tak akan melihat kecuali pandangan yang aku suka. Ini tak pasal. Begitulah masa kita membina iman ni digambarkan dalam contoh tadi ya. Macam mana? Bila kita siram, habiskan wang untuk buat air, perairan, kita terpaksa buat pengairan di kebun kita, habis duit kata berpuluh ribu. Kemudian kita jaga, kita benihkan, tanam pokok kelapa ke durian ke sawit ke apa, pokok sayur ke apa. Kita siram dia hari-hari, berpeluh, habis duit. Tapi bila dia dah tumbuh tuan-puan semua, pada masa itu, tuan-puan semua, buah-buahan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang kita usahakan 2, 3 tahun, 5 tahun tadi, pada masa itu, tuan-puan semua, dia yang mengurus kita, bukan kita yang urus dia. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, kita kutip hasil, dan hasil itulah yang akan mengairi. Mana kita tahu kita tahu perbelanjaan. Orang, mana kita boleh dapat RM100, kita kata RM40 untuk aku. Ya. RM40, aku RM30 ke berapa, aku kembalikan kepada kebun aku. Baki aku ikut aku nak sedekahkan nak apa. Ini cara orang kaya yang baik. Maknanya dia guna untuk dia, lebihnya dia guna untuk kebun dia, siram kembali, baja kembali. Kemudian bakinya untuk kehidupan, untuk derma, untuk kebaikan dan seterusnya. Maknanya kebun dah jaga dia. Begitulah kita tanpa sebab kita kena ingat ya. Daripada kesusahan kita berbekalkan iman. Tetapi iman ni sebagaimana kita sebut tadi ya, iman dia mengakar dalam dada, tapi dalam masa sama, iman yang benar, yang dibenarkan oleh air siraman air ilmu tadi, dia akan tumbuh di luar. Tumbuh di luar inilah tangan dia. Bermula dengan lidah. Orang yang beriman, apa ucapan dia di mula-mula? Ashhadu. Tengok. Lidah ni menjadi duta. Sebut duta ni, tahniah pada Tok Guru Presiden ya. Jadi duta khas ke Timur Tengah. Tok Guru Presiden Tok Guru jadi. Lidah ni adalah duta. Bila iman dah membuat percaya pada Allah, yakin dengan Islam, maka dia tak boleh nak duduk diam dalam. Dia mesti nak gambarkan kat luar. Pada masa itulah yang pertama, bukan mata, bukan telinga. Yang pertama adalah lidah dia. Lidah dia akan al-iqrar bil lisan. Akan mula bercakap, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semua orang tahu, semua manusia tahu bahawa dia telah Islam. Sebelum ni dia Kristian. Sebelum ni dia Yahudi. Sebelum ni dia Buddha. Tetapi bila dia mengucap daripada hati dia, maka semua orang tahu Allah Ta'ala isya. Wa qala innani minal muslimin. Dia dengan bangga berkata, sesungguhnya aku sekarang adalah daripada bersama dengan kawan-kawan yang lain, iaitu Muslim, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-puan semua, batang pertama telah bertunas dengan kalimah syahadah. Tapi sudah pasti bukan hanya lidah. Tubuh ni tak dapat tak puas hati. Macam mana tangan akan berkata, macam mana aku nak beritahu aku ni Muslim? Mata akan berkata, semalam aku kufur. Semalam aku melihat dengan mata aku dengan pandangan kekufuran. Telinga berkata, aku mendengar dengan pendengaran kekufuran. Seluruh tubuh ni nak berkongsi dengan lidah bahawa aku juga Muslim. Aku juga nak mengucap. Ulama kata, itulah hikmatnya Allah Ta'ala telah memfardukan salat 5 waktu selepas kalimah syahadah.
Selepas kalimah syahadah, tuan-tuan semua, orang siapa yang mengucap, lepas dia kenal Allah Tuhan yang satu, dia mesti diajar selepas dia mengucap bahawa kita mesti bersujud pada Allah dengan solat. Mesti diajar ambil wudu, mesti diajar apa kena baca, macam mana nak berdiri, nak rukuk, akad takbir dan sebagainya. Ulama kata, solat lima waktu ataupun ibadah solat itu, apa dia? Ibadah solat itu adalah ucapan kalimah syahadah daripada seluruh anggota. Tuan-tuan semua, cuba bayangkan kalau kita nak khusyuk. Ilmu kekhusyukan. Tuan-tuan semua, kalau kita nak khusyuk solat, kita ambil wudu, baik. Bila kita akad takbir, macam-macam lah cara yang Nabi kita ajar nak khusyuk. Salah satunya, tuan-tuan semua, Ya Allah, sebagaimana lidah aku berucap asyhadu an la ilaha illallah, lidah aku sentiasa berkata la ilaha illallah, sekarang aku sedang menunaikan kewajipan seluruh anggota aku untuk mengucap dua kalimah syahadah. Tangan naik ke atas, tangan mula mengucap. Mata kita mula tunduk, kalau boleh tunduk ke tempat sujud, ya, sebagaimana sunat dia. Ataupun apalah, mata kita tak nak pandang dah kecuali pada Allah di depan. Kita sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Telinga kita nak dengar ucapan kita. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Tuan-tuan semua, ini semua adalah syahadah daripada telinga. Syahadah daripada mata. Kaki, lutut, perut, rambut kita, semua berlumba-lumba untuk mengucapkan dua kalimah syahadah dengan bahasa mereka sendiri. Tangan dengan bahasa tangan. Angkat, turun, angkat, turun. Lutut, menyembah bumi. Ya, dahi. Yang ego sebelum ni, dahi, muka kita yang begitu ego, sombong. Tiba-tiba dahi kita, muka kita menyembah bumi. Mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan nampak? Bagaimana? Iman di dada, dia tak mampu kecuali dia mesti solat 5 kali saja. Kenapa? Kerana dia nak tubuh ni menjadi bersemangat. Melalui hati dia, bersemangat untuk solat 5 waktu. Ini keindahan solat 5 waktu. Dan begitulah kaedahnya selepas daripada itu. Kalau kita boleh sambung selepas ni, ya, hikmat berpuasa, hikmat bayar zakat. Bagaimana harta yang kita perolehi itu menjadi begitu indah pada hari kita menyumbang di atas nama zakat. Atas nama ini adalah kefarduan, persaksian daripada harta yang aku miliki. Aku ada 1 juta wang, aku ada 10 juta, aku ada ratus ribu wang. Inilah syahadah daripada diri aku bersama dengan harta aku, bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Betul-betul kita beri zakat ni bukan dengan kehendak kita, tapi atas arahan Allah Ta'ala. Itulah bezanya orang bayar zakat dengan bagi sedekah. Bagi sedekah ni sukarela kita, walaupun Allah Ta'ala kata bagi sunat, bersedekah ni sunat, tapi atas kita lah. Tapi zakat lain. Zakat ni kita bayar tu, kita tahu, ya Allah, ini aku terpaksa. Hati aku nak bagi ke tak nak bagi ke, engkau yang paksa aku. Maka aku, kerana aku hamba-Mu, aku terpaksa akur untuk menyerahkan 2.5% daripada wang aku, harta aku ni kepada orang yang aku sendiri tak kenal, orang miskin ke siapa-siapa. Allah Ta'ala kata, barang siapa buat amal kerana tahu aku paksa dia, mimmaftaradtu alai, benda yang aku fardu atas dia, itulah amalan daripada hamba yang paling aku suka. Iaitu dia buat kerana aku paksa dia. Kita solat subuh, kita tahu kita solat ni kerana dipaksa oleh Allah. Walau mengantuk, walau malas, kita bangun juga. Allah Ta'ala melihat, hebat hamba aku. Dalam malas tu dia boleh bangun. Walaupun solat kita tak khusyuk pun kita solat juga. Allah Ta'ala suka juga. Berbanding kita solat sunat, bangun malam, pukul 3 pagi, 4 pagi, tak boleh sama solat tahajud pada pagi hari dengan solat subuh walaupun hanya 2 rakaat dalam keadaan kita mengantuk. Tak sama. Allah Ta'ala lebih suka untuk melihat kita solat subuh. Kenapa? Kerana didasari oleh ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan semua, saya sebut mengenai hubungan. Jadi kita, kalau boleh, ya, kita ulang balik. Kalau boleh, bahawa iman adalah benih. Dia tak dapat dibina kecuali kena ada air yang dijirus. Air itu adalah ilmu. Kemudian mula tumbuh amal. Amal itu. Dan amal ini menghasilkan batang, daun. Akhir sekali dia menuju buah. Dan setengah ulama kata, buah itu adalah akhlak. Maknanya melalui solat 5 waktu, melalui zakat, melalui sedekah,
berzikir pada Allah Ta'ala, baca Quran, akhir sekali terhasillah keindahan untuk dunia ini, untuk diri kita. Melalui apa? Buah. Pokok itu mula berbuah, berbunga dan berbuah. Dan buah ini untuk semua. Bukan hanya untuk kita, bahkan untuk semua. Itulah dia kata Islam untuk semua. Diri kita lahir daripada seorang Muslim akhlak yang mulia. Akhlak ni bukan, kita pun gembira kalau kita berakhlak mulia. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita ni hari-hari duk mengumpat orang, kita gembira tak? Hari-hari masa mengumpat tu sukalah. Lepas tu kita akan terfikir bahawa orang benci aku duk mengumpat. Esok mengumpat pula. Kenapa? Perangai kita, akhlak kita buruk. Tapi cuba bayangkan, kalau kita mampu mengurus lidah kita. Orang duk mengumpat, kita duk diam. Kita buat tak seronok. Akhir sekali kawan kita tu malu nak mengumpat. Dia tahu kita tak suka. Kita akan rasa bangga. Alhamdulillah. Betapa Allah Ta'ala mengurniakan aku dengan akhlak. Aku tak suka mengumpat. Tak suka ni. Kita bersedekah. Kita menjadi seronok, tuan-tuan semua. Sebenarnya seronok itu Allah Ta'ala campak daripada ke dalam diri kita untuk kita bersyukur. Dan keseronokan itu bukan hanya kita. Sebagaimana pohon tadilah. Kalau kita pokok tadi, pokok durian berbuah, rambutan berbuah. Kita dapat rasa dia bangga. Durian tu bangga dia berbuah. Tetapi yang lebih besar adalah akhlak yang mulia yang kita bangga dengan diri kita ini ditumpang oleh orang lain. Orang lain merasa seronok mendampingi kita. Kalau kita ramai, maka seluruh negara menjadi gembira apabila rakyatnya adalah rakyat yang berakhlak dengan akhlak Islam. Pada masa itu, adakah hanya orang Islam? Jawapan dia tidak. Islam untuk semua. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi, berlakulah apa yang saya sebut tadi. Mula-mula kita berpayah-payah, tapi akhir sekali kita bersenang-senang kemudian, kata orang Melayu. Berpayah-payah di awal ni, kemudian hujungnya bersenang-senang kemudian. Tuan-puan semua, akhir sekali hasil daripada iman, batang yang tumbuh kita berusaha amal, akhir sekali buah itu, akhlak yang mulia itu memudahkan kita. Semua menjadi mudah. Semua menjadi mudah sebagaimana yang kita sebut tadi. Islam ni, maka akhir sekali yang saya nak sebut ialah daripada iman yang menghasilkan amal, tiba-tiba dia bertukar satu sinergi yang baik, berlaku kitaran yang baik, iaitu amal itu mengukuhkan iman. Daripada awalnya iman membina amal, tetapi akhir sekali iman kita menjadi kuat kerana amal. Jadi dalam satu lagi perbincangan besar para ulama kita, dia akan menyebut bahawa bagaimana kita nak suruh amal kita kuat. Tadi kita sebut nak suruh iman kuat. Bagaimana nak suruh iman kuat? Sudah pasti kita ambil kaedah pertama. Nak suruh iman kuat adalah ilmu. Curahkan air, siram air, kuatlah iman. Tuan-tuan semua, ya. Tetapi akhirnya sebagaimana air itu menguatkan iman, tetapi amal juga menguatkan iman. Dia balik. Maknanya buah yang terhasil tadi, akhir sekali buah ni memberikan Tuhan dia pulangan, keuntungan, dan Tuhan dia akan pulangkan kembali keuntungan itu untuk kebun tersebut. Akan dibajai. Katakanlah buah durian. Dijual buah durian dapat RM10,000, RM20,000. RM20,000 ni, dia beli RM5,000, RM10,000 untuk baja. Untuk menguruskan balik pengairan di kebun dia. Dihabiskan RM10,000, akhir sekali buah itu menyuburkan pokok durian. Buah durian menyuburkan kembali pokok durian. Akhir sekali pokok durian itu mengeluarkan kali kedua, kali keempat, kali kelima hasil. Dan begitulah urusan iman dan Islam berlaku. Jadi tuan-tuan semua, bagaimana nak kuatkan iman? Dua cara. Pertama, belajar berilmu. Yang kedua, solat. Baiki solat. Baiki puasa. Baiki zikir. Baca Quran dengan baik. Tadabbur. Tafakur. Buat semua, itu semua akan mengembalikan hasilnya ke dalam dada untuk mengukuhkan iman. Jadi tidak mungkin, tuan-puan semua, pokok yang tumbuh tidak berbuah, tidak mungkin, yang tak berbuah, tidak mungkin memanjangkan umur pokok ni. Bila-bila masa Tuhan dia duk tunggu 6 tahun dah buah durian aku tak berbuah. 10 tahun duk tunggu tak buah. Akhir sekali apa? Dia tebang lah. Begitu juga tuan-puan semua, iman, kalau tak ada amal, iman yang akan dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala menuntut kita supaya tajdid. Hendaklah kamu tajdid iman. Iman yang rosak perlu ditajdid. Macam mana nak tajdid? Dua. Melalui ilmu, siram dia,
dan kena pastikan dia berbuah. Taruhlah baja. Sekarang ni, musim sekarang ni ada baja untuk buah, ada baja untuk bunga, macam-macam. Pokok bunga, baja bunga. Pokok buah, baja untuk buah. Maka kita kena habiskan wang untuk memastikan pokok ni berbuah. Sebelum tuan dia tebang, kau pokok mesti berbuah. Macam mana nak berbuah? Jiruslah. Ataupun buatlah apa cara. Jadi tuan-tuan semua, iman dan amal adalah hubungan di antara air, pokok, daun dan juga buah. Apabila semuanya berlaku, maka insya-Allah kalau sempurna, jadilah Muslim tersebut sebagai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu an. Jadi tuan-tuan semua, perbincangan kita, walaupun perbincangan mengenai iman dan Islam ini adalah panjang, tapi cukuplah malam ini sebagai pengenalan bersama. Saya sebut tadi bahawa saya baru dalam online ini. So kita akan mulakan tajuk pengenalan hubungan di antara kita ni dengan tajuk-tajuk asas dalam agama. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, saya dan Tuan Puan istiqamah bersama dalam siri-siri yang kita buat ni, InsyaAllah kita akan mula masuk tajuk yang lebih apa ya, apa-apalah tuan-tuan bentang kita nak tajuk. Biasa kalau orang tengok muka saya ni, Ustaz ni Abdul, orang kata bila lah Ustaz nak cakap pasal politik ni. Saya tengok komen-komen pun ada yang tak sabar lagi nak suruh saya bercakap pasal politik. Itu kemudian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selepas COVID, insya-Allah doakan semoga COVID ni kita dapat perangi dan dia tewas lebih awal. Kita dapat berpuasa, ramai-ramai kita berpuasa sebagai bunyi bazar Ramadan kena cut pun rasa tak selesa dah. Sahabat apa ni, isteri kita, orang-orang perempuan mula bersungut. Alamak, nak kena masak tiap-tiap hari. Belum ni boleh juga puas masak beli kedai. Bukan hanya bazar Ramadan. Kalau COVID ni tak dapat kita tangani, bila Ramadan kita tak dapat tunaikan bersama, banyak kekurangan. Walaupun saya sebut tadi bahawa di sebalik kekurangan itu akan ada kelebihan, tapi kita boleh bayangkan kesempurnaannya adalah apabila kita mampu berpuasa bersama ramai-ramai seluruh umat Islam. Kan sengaja Allah Ta'ala fardukan ibadah puasa 30 hari itu di satu masa bulan Ramadan. Maknanya ada hikmahnya supaya puasa itu dilaksanakan beramai-ramai. Termasuklah boleh jemaah di masjid ramai-ramai, boleh bertarawih ramai-ramai, boleh berkongsi nikmat berpuasa itu beramai-ramai. Jadi kalau kita ditarik nikmat itu, sudah pasti akan banyak kekurangan. Walaupun di sebalik kekurangan ni Allah Ta'ala janjikan kemudahan lain yang kita tak nampak, sehinggalah kita laluinya nanti insya-Allah. Apa-apa pun kita doakan ya. Saya nak berhenti setakat ni, boleh? Dah 10.30. Bagaimana biasalah, saya akan bercakap lebih kurang sejam 10 minit. Semoga malam ni dapat memberi manfaat bersama. Perbincangan kita berkait dengan ilmu iman dan amal ataupun iman dan Islam. InsyaAllah kita akan kembali. Dan akhir sekali kita berdoa ya. Sekali lagi kita berdoa untuk kawan-kawan kita, terutama yang bekerja di barisan hadapan, frontliners ya, yang kita tahu mereka ni sudah begitu letih, tetapi kerana semangat wajar untuk negara, berjuang untuk ummah, mereka terus bertahan. Dan kita yang berada diam di rumah ni, di sebalik letih kita kerana bosan, kita kena jangan lupa tambah beri kekuatan diri kita dengan cara kita berdoa pada Allah Ta'ala, menyumbang apa yang mampu kita sumbang, supaya sahabat-sahabat kita ni, frontliners ni sihat sejahtera, diberi segala kekuatan, diberi segala kemudahan untuk berhadapan dengan hari-hari yang begitu getir ini. Doakan tuan-puan semua, kita dan juga seluruh dunia mampu menangani serangan wabak COVID-19 ni dengan cepat, dan kehidupan kembali sejahtera insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.